Hai guys, selamat datang ke episod pertama Kopi-Kopi Go tahun 2023. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Apakah azam anda tahun ini? Tinggalkan azam anda di ruangan komen di bawah. Kepada mereka yang mahu tahu azam saya, pastikan anda tengok sampai akhir video ini. Dan tajuk yang paling sesuai untuk kita mulakan episod pertama tahun ini, saya ingin berkongsi tentang 3 krisis dunia yang membimbangkan pada tahun 2023. Daripada krisis penularan semula COVID sehinggalah ada negara yang dijangka akan bankrupt akibat kemelesetan ekonomi. Kita teruskan dengan perkongsian pertama tahun ini. 3. Polisi Zero COVID China yang kontroversi. Kalau kes COVID di Malaysia ramai sudah yang tidak peduli, tapi tidak untuk sesetengah rakyat China. Virus ini masih lagi dianggap sebagai satu ancaman berbahaya. Itulah China memperkenalkan polisi Zero COVID, di mana mereka melaksanakan undang-undang yang sangat ketat menanggani kes penularan COVID seperti lockdown, menutup sempadan negara dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menjadikan kes COVID di China menjadi sifar. Namun begitu, baru-baru ini China telah memansuhkan polisi ini supaya kegiatan ekonomi dan rakyat mereka berjalan seperti biasa. Walhal, hanya pada 31 Disember 2022 dilaporkan kes varian baru iaitu varian Omicron BF7 dilaporkan naik mendadak di China. Bila polisi ini dimansuhkan, dengan itu keluarlah rakyat mereka pergi melancong ke seluruh negara. Tapi polisi Zero COVID China ini masih belum berjaya sepenuhnya bila sesetengah pelancong China yang tiba dan diuji masih mempunyai kes jangkitan COVID. Rata-rata rakyat Malaysia bimbang dengan penularan ini. Bimbang yang insiden pada tahun 2019 dan 2020 akan berulang bila isu ini diambil remeh oleh kerajaan sehingga menularnya jangkitan COVID di negara kita. Dengan itu, sebanyak 12 negara telah menyekat kemasukan pelancong China ke negara mereka. Ini termasuklah Amerika Syarikat, Kanada dan juga Jepun. Sementara negara lain seperti Thailand menerima mereka dengan tangan terbuka, di mana pelancong dari China tidak perlu menjalani saringan pun. Sekatan-sekatan ini tidak diterima baik oleh kerajaan China, di mana mereka mengutuk tindakan negara yang menyekat dan juga memaksa pelancong mereka melalui saringan COVID. Perkara ini ialah satu dilema untuk negara-negara di mana sektor pelancongan ialah antara sektor penyumbang terbesar kepada pendapatan negara seperti Malaysia. Kita perlu untuk memperkasakan sektor pelancongan, tapi pada masa yang sama perlu mengelakkan penularan COVID yang kemudian akan meruntuhkan ekonomi negara. Buat masa ini, isu ini masih lagi hangat diperdebatkan yang menjadi salah satu daripada krisis dunia pada tahun 2023. 2. Negara miskin diambang bankrupsi. Sudahlah dibadai dengan pandemik COVID-19 selama 2 tahun lebih. Terkesan lagi dengan peningkatan harga barang akibat peperangan di Rusia-Ukraine. Ditambah lagi dengan tren ekonomi yang merundum pada tahun 2023. Akil Steiner, Ketua Pembangunan Global Pertubuhan Bangsa Bersatu meramalkan lebih dari 50 negara miskin berada di ambang bankrupsi. Antara punca yang membawa kepada bankrupsi ini ialah negara-negara miskin terpaksa membuat pinjaman daripada negara-negara maju untuk menanggani ekonomi yang dihadapi. Pinjaman ini pula akan datang dengan kadar faedah yang sangat tinggi. Walhal kebanyakan negara miskin sudah dibelenggu dengan hutang sedia ada yang sangat banyak. Kalau ekonomi di negara mereka tidak pulih secepat yang mungkin ataupun pentadbiran negara mereka penuh dengan korupsi, maka untuk membayar hutang-hutang ini adalah satu perkara yang amat sukar yang kemudian akan membawa kepada keruntuhan ekonomi negara mereka yang jauh lebih teruk lagi. Antara contoh negara yang menuju bankrupsi ialah Sri Lanka. Ini akan membawa kepada sebuah lagi masalah besar untuk negara ini. Menurut pakar ekonomi dari India dikenali sebagai Brahma Chelani, dia ada menulis kajian tentang bagaimana negara miskin yang berhutang dengan negara kaya akan terperangkap dengan satu diplomasi ekonomi yang dikenali sebagai debt trap ataupun diterjemahkan menjadi jerat hutang. Bila negara-negara miskin tidak dapat membayar hutang kepada negara pemiutang, maka negara pemiutang akan meminta bayaran dalam bentuk pengaruh di dalam pentadbiran ataupun mempengaruhi polisi negara tersebut
untuk memihak kepada mereka. Contohnya, pengaruh China terhadap negara di Asia Tenggara dan juga di Afrika. Dengan erti kata lain, ini adalah bentuk penaklukan negara zaman moden melalui institusi kewangan. Namun begitu, pandangan kontroversi Brahma ini disangkal oleh pakar ekonomi yang lain dengan mengatakan diplomasi bad trap adalah satu mitos. 1. Kemelesetan ekonomi. Sekarang mesti ada yang sudah penat mendengar berita tentang krisis kemelesetan ekonomi yang akan berlaku pada tahun 2023. Suka ataupun tidak, itulah krisis yang akan kita hadapi tahun ini. Ini bukan kisah rekaan ataupun kisah fiksyen. Ini dinyatakan sendiri oleh Bank Dunia, The World Bank, International Monetary Fund (IMF), pusat penyelidikan seperti The Center for Economics and Business Research (CEBR), pakar ekonomi dan pelabur-pelabur seperti Robert Kiyosaki, dan ia dirasai sendiri oleh kita dengan peningkatan harga barang dan sebagainya. Antara punca kepada kemelesetan ekonomi ini ialah kadar faedah yang dinaikkan untuk mengawal kadar inflasi yang tinggi di seluruh negara ataupun di seluruh dunia. Keruntuhan harga pasaran seperti yang sedang berlaku sekarang, keruntuhan nilai aset seperti yang berlaku di China dan United Kingdom. Inilah antara isyarat-isyarat yang membawa kepada kemelesetan ekonomi dunia. Namun begitu, ada pakar ekonomi yang berpendapat ekonomi tidaklah struk seperti yang digembar-gemburkan. Contohnya, penganalisis ekonomi dari Moody Analytics meramalkan memang akan berlaku kemelesetan, tetapi ia tidaklah membawa kepada keruntuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, ini hanyalah ramalan. Janganlah pula dianggap macam ramalan nujumpak belalang. Ramalan adalah satu perkara normal di dalam ekonomi untuk mengambil langkah-langkah persediaan kalau ia benar-benar terjadi. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pertama kita pada tahun ini. Sudahkah anda tulis azam anda di ruangan komen di bawah? Untuk saya pula, azam saya mahu post lebih banyak video dan memulakan semula Kupi-Kupi Seram di Kupi-Kupi Go. Jadi kepada peminat-peminat Kupi-Kupi Seram, pastikan ada tonton episod-episod seram yang akan dimuat naik pada masa hadapan sepanjang tahun ini. Kupi-Kupi Seram is back. Dan macam biasa, akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, like kami di social media. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.